Apa khabar semua? Semoga semua berada dalam keadaan yang sihat, sihat sejahtera. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada malam ni. InsyaAllah ini adalah program mingguan untuk tim Gila Emas setiap hari Ahad malam dan juga Khamis malam Jumaat pukul 9 malam. InsyaAllah, Alhamdulillah, kita sekarang ada berapa orang ni? 25 orang. Alhamdulillah, nanti insyaAllah mungkin lagi ramai akan masuk. Untuk hari ini kita akan belajar ataupun saya akan share dengan tuan-tuan tentang sales cycle. Sales cycle ataupun kitaran jualan. Okey, sebelum kita mulakan majlis kita ataupun program kita malam ni, sama-sama kita baca umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey tuan-tuan, untuk program ataupun untuk kelas pada malam ni iaitu kitaran jualan ni, sebenarnya dia sesuai untuk introducer dan dealer saja untuk introducer dan dealer. Sebab hari ni bukan preview dan saya tak akan bercakap apa-apa pun tentang produk, tentang syarikat. Hari ni saya akan bercakap tentang bagaimana nak buat bisnes dalam quarter metal ni bagaimana nak buat bisnes di quarter metal ni. Sebab kita tak ada apa tu, produk kita tu hanyalah produk emas dan sebenarnya kita pun bukanlah menjual emas. Yang jual emas ialah syarikat quarter metal. Jadi kita sebenarnya hanya promotekan hanya promotekan portal quarter metal saja. Jadi dengan kata lain, kita ni tak ada bawa barang tau. Kita tak ada nak kena buat demo dan sebagainya. Jadi kita perlunya ada sales cycle dalam ataupun kitaran jualan ni supaya kita tahu apakah step-step untuk kita buat bagaimanakah nak buat perniagaan di quarter metal ni. Okey, Assalamualaikum Cik Uz. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih Yati. Nampak tak slide? Boleh bagi feedback, nampak ke tidak slide saya? Nampak. Okey, terima kasih. Hari ini kita akan share dengan tuan-tuan tentang kitaran jualan. Kitaran jualan yang ni saya rasa terutama yang tak langsung tak ada basic perniagaan ni sangat-sangat penting lah untuk tahu 7 step kitaran jualan ni. Dan insyaAllah kalau tuan-tuan faham tentang kitaran jualan ni, tuan-tuan buat bisnes apa pun akan senang nak buat. Okey, terlebih dahulu kepada yang belum kenal, saya nak kenalkan diri saya. Nama saya Husaini bin Muhammad Ali. Pengalaman saya 15 tahun dalam industri keuangan Islam, pengkhususan dalam industri takaful. Background saya memang dengan kata lain, kerja saya sebelum ni memang membina agensi. Saya juga adalah certified trainer yang diiktiraf oleh syarikat Principal Takaful. Saya mula menyimpan emas dari tahun 1996 sebab emas ni adalah minat saya. Saya bersama dengan Quarter Metal daripada tahun lepas 5 Julai 2021. Alhamdulillah sekarang pangkat saya di Quarter Metal adalah sebagai dealer developer. Okey, untuk kitaran jualan sebenarnya kita ada 7 iaitu prospecting. Tuan-tuan boleh tulis kalau takut lupa. Prospecting, pre-approach ataupun approach. Kemudian kita ada fact finding, interview dengan presentation, closing, menutup kes dan juga sales service ataupun dalam dalam quarter metal ni saya panggil follow up lah. Bagaimana kita nak suruh kita punya team members untuk buat belian dan sebagainya.
Okey, prospecting pertama ialah prospecting. Prospecting ni ialah proses untuk mengenal pasti siapakah yang berpotensi untuk menjadi pelanggan kita ataupun menjadi team member kita. Jadi biasanya ada di dalam pasaran sekarang ni ataupun dalam tim kita atau kebanyakan tim di Kota Mentor ni ada dua kaedah yang dibuatlah. Sama ada dibuat secara online, dapatkan prospect list tu daripada online, dan juga ada yang buat daripada offline dengan cara offline lah. Dia adalah merupakan senarai nama dan nombor telefon yang direkodkan. Tuan-tuan, walaupun dalam handphone kita ni kadang-kadang kita ada 5,000, 6,000 nama tapi kalau kita tak tulis, kita tak akan nampak siapakah orang yang kita boleh jadikan klien ataupun members dalam kita punya team. Jadi kita kena listkan berapa jumlah prospek yang ada dalam satu-satu masa. Jadi kita kena sentiasa identify ataupun kenal pasti berapakah jumlah prospek yang kita ada. Kalau biasanya saya akan tanya, kalau mengajar ataupun buat sharing dalam fizikal, one to one ataupun dalam kelas, saya akan tanya berapakah prospek yang anda ada sekarang. Contohnya kita nak buat bisnes Kota Metal ni, tapi kita tak tahu dengan siapa kita nak cerita, dengan siapa kita patut berkongsi kebaikan dan juga keperluan membuka akaun Kota Metal ni. Jadi kita tak ada barang ataupun dengan kata lain kita tak ada list nama. Jadi memang kita susah nak buat bisnes di Kota Metal ni. Kemudian di mana dan bagaimana untuk menambah bilangan prospek. Bahan mentah seorang perunding di QM. Okey, apa yang dimaksudkan dengan bahan mentah? Kalau kita buat bisnes roti, bahan mentah kita ialah tepung. Kalau kita buat bisnes kayu perabot, bahan mentah kita ialah kayu. Tapi kalau kita nak buat bisnes di Kota Metal ni, bahan mentah kita ialah senarai nama orang. Itu ialah bahan mentah kita. Dan apakah peralatan yang diperlukan untuk kita buat prospecting? Okey, prospecting ni tuan-tuan, dia ada capital market dan juga cold market. Jadi kita boleh mulakan, tuan-tuan kena, kalau dapat buat satu list macam ni, list simple, list dalam Excel ataupun boleh juga tulis dekat kertas. Cukup dia ada nama, nombor telefon, dekat mana kita jumpa orang tu. Ini tarikh-tarikh ni adalah kita nanti nak masukkan tarikh-tarikh untuk kita follow up ataupun kita nak dapatkan appointment. Jadi dalam rekod ni pastikan satu-satu masa kita ada lebih daripada 100 nama supaya kita tahu selepas ni siapa kita nak cerita, selepas ni siapa nak cerita. Kita boleh mula merekod. Pertama ialah orang yang kita kenal, kawan-kawan kita, adik-beradik kita. Tapi kena ingatlah, kawan-kawan dengan adik-beradik ni kadang-kadang dia susah sikit. Dia boleh jadi orang yang terakhir akan join satu-satu bisnes kita. Terutamanya kalau kita dah banyak kali gagal sebelum ni. Alah, dulu abang aku pernah approve buat ni. Dulu pernah buat insurans, dulu pernah buat unit trust, dulu pernah buat multi label, macam-macam kan, jual ni pernah pay hire dan sebagainya. Tapi tak ada satu pun aku nampak abang aku berjaya. Jadi kadang-kadang kawan dengan adik-beradik ni boleh jadi orang yang akan last yang join dengan kita. Tapi untuk prospect list, orang-orang ni mesti dia letak sebagai orang-orang yang mula-mula untuk kita jumpa. Sebab kawan-kawan kita ataupun adik-beradik, senang sekali kawan-kawan biasanya dia akan pedajal kita lah, dengan arti kata lain. Dia akan bagi kita komen yang, dia akan reject kita, dia akan bagi kita komen yang negatif, tapi sebenarnya orang-orang ni lah yang membolehkan kita belajar. Banyak kita boleh buat training dengan kawan-kawan kita ni, bagaimana kita nak, nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara kita nak buat appointment dengan kawan-kawan kita. Jadi kita kena buat satu kaedah merekod prospek ni supaya kita clear dengan siapa kita nak jumpa. Jadi senarai nama tu boleh jadi daripada capital market kita, adik-beradik, kawan-kawan, sepupu, sepapat,
kawan kepada adik-beradik kita, pakcik, makcik kita, kawan sekolah, kawan tempat kerja. Jadi orang-orang ni yang memang kita kenal dia, kita dah kenal lah dengan dia. Jadi kita kena list downkan dulu nama-nama ni untuk kita kenal pasti siapakah yang akan kita jumpa dahulu. Tapi biasanya orang yang kita kenal ni lebih kurang daripada orang yang tak kenal. Jadi akan ada satu masa nanti you all akan habis prospek sebab semua orang yang kita kenal kita dah ajak. So sampai masanya untuk kita mengajak orang-orang yang kita tak kenal. So dari manakah kita nak dapat senarai nama orang-orang yang kita tidak kenal ni? So daripada itulah kita akan mula buat aktiviti memprospecting. Aktiviti memprospecting ni kalau tengok dalam gambar ni, saya buat booth, saya buka booth. Ini ialah contoh-contoh kita punya aktiviti memprospecting. Kita nak dapatkan, kita bagi flyers, kita nak dapatkan senarai nama dan juga nombor telefon prospek kita tadi. Saya juga ada buat taklimat, pergi ke masuk sekolah, pejabat kerajaan untuk dapatkan nama dan juga kontak, supaya kita tahu siapa yang kita nak cerita selepas ini. Jadi kalau tuan-tuan biasa buat online, boleh juga buat dalam online. Tengok balik semula senarai list dalam FB. Cuma saya tak pandai sangat nak cerita dalam online ni lah, sebab zaman saya memang zaman fizikal ni. Kita jumpa, kita approach, kita direct approach, kita boleh tegur orang kat mana-mana saja. Kalau saya, dah jadi habit lah kalau saya, terutama kalau tengah isi minyak. Tengok orang sebelah isi minyak, tengok dia kan, pandang, senyum sikit, nampak gigi, kerja mana cik? Tanya kan, terus kita berkenalan, nanti dia kata dia kerja Putrajaya ke apa. Okey cik, boleh tak saya nak bagi business card saya nak mungkin ada proposal yang boleh kita tengok sama-sama, ataupun kita boleh bisnes bersama. Saya akan bagi business card saya, saya akan minta business card dia ataupun minta contact number dia lah. Dekat sana nanti dia akan tengok business card dia, oh Continental ni apa cik macam ni? Saya konsultan untuk syarikat ni cik, kita ada jual beli emas okey ke ni? Nanti kalau ada masa saya akan hubungi cik untuk saya akan terangkan dengan lebih lanjut. Biasanya saya akan dapatkan prospek dengan cara macam tu. Tak kisahlah kat kedai makan ke dekat mana pun, yang rasa boleh tegur orang, saya akan tegur, bagi business card dan minta dia punya contact number. Itu cara yang saya rasa lebih mudah untuk saya lah. Tapi kalau you all tak ada kekuatan tu, mungkin boleh gunakan kaedah online, tegur orang dekat dalam messenger dan sebagainya. Tapi yang paling penting you all, kita punya tujuan hanyalah untuk dapatkan nama dan juga contact number dia saja. Nama dan juga contact number, kemudian kita akan rekodkan dalam prospect list kita. Rekod sebab kita nak satu-satu masa kita ada sekurang-kurangnya lah 50 nama. Supaya kita tahu siapa kita nak jumpa lagi selepas ni. Okey, itu tadi ialah prospecting. Ada apa-apa nak tanya tak tentang prospecting? Kenapa kena perlu prospecting? Kepentingan prospecting dan kenapa dan bagaimana nak buat prospecting tu. Ini penting. Ramai orang nak jadi konsultan dekat QM ni, daripada introducer nak naik dealer tapi tak ada prospek, tak tahu dengan siapa nak cerita, ataupun prospek ada seorang, dua orang. Lepas habis approach dua orang dah blur, tak tahu nak cerita dengan siapa lagi. Jadi itulah problem kalau kita tak cukup prospek. Okey, sekejap. Saya stop sharing sekejap. Okey. Nampak kan? Sebab tadi ada gangguan sikit. Okey, itulah dia prospecting. Jadi prospecting ni sangat-sangat penting. Kena buat. Kalau you all tak buat, memang susah sikit nak jadi konsultan dekat Continental ni. Especially, saya harap semua dekat sini sekurang-kurangnya introducer lah. Jadi bagaimana you all nak jadi dealer, you kena ada cukup
senarai nama atau prospek ni supaya kita tahu next ni kita nak cerita dengan siapa, next ni kita nak cerita dengan siapa, next ni kita nak cerita dengan siapa. Kalau kita tak ada prospek ni, mulalah kita akan hilang arah. Bila kita hilang arah, lama-lama kita rasa kita susah nak buat business QM ni. Jadi kita kena pastikan kita ada senarai nama untuk kita approach. Selepas prospek ni kita ada approach kan. Jadi kita pastikan kita ada senarai nama. Jadi kena tengok balik contact list dalam phone kita, satu-satu tengok siapakah yang ada potensi untuk kita jumpa dulu. Sebab bukan semua orang kita boleh jumpa. Ada orang yang kita memang tak berani nak jumpa kan. Jadi kita cari dulu kekuatan untuk siapa yang kita nak jumpa. Itu ialah prospek. Kemudian yang kedua, dalam kitaran jualan yang kedua ialah pre-approach. Okay? Pre-approach ni ialah satu situasi di bagaimana kita bersedia untuk approach orang. Persediaan kita untuk kita approach orang. Okay? Proses persediaan kita untuk bertemu dengan bakal pelanggan ataupun bakal members kita. Proses memperkenalkan diri kita sebagai, sorry ada perkataan takaful pada dekat sini. Kejap buang. Ini slide lama saya ni. Guna lagi sekali. Sekejap. Cikgu saya ni recycle semua benda. Okay. Sebab benda QM. Aduh, ya, kantoi pula. Okay. Sebagai perunding QM, proses memperkenalkan diri kita sebagai perunding QM. Kemudian pastikan kalau ada tuan-tuan invest sikitlah buat business card ke, kemudian buat repo. Ini belum lagi approach. Ini barulah persediaan kita untuk kita approach. Supaya bila nak pergi presentation tu, kita dah adalah barang-barang dia, kita adalah file ke, toolkit ke, apa-apa yang kita nak tunjuk, sistem kita dah buka dah, kita boleh tahu kita nak, at least kita dah mula tahulah sikit apa benda yang kita nak cerita sebelum kita keluar pergi approach dan juga buat appointment. Okey, pre-approach ni tak ada kisah sangat, persediaan sikit je. Kemudian ni yang paling penting ialah approach. Okey, approach ni yang paling penting. Kita dah ada senarai nama. Sekejap ada chat dulu, kita tengok dulu. Repo tu ialah buat bina hubungan. Bina hubungan dulu, Yati. Kak Yati, bina hubungan. Maksudnya kita kan dah dapat ada prospek tadi, macam saya tadi saya dah approach orang, saya dah dapatkan prospecting kan, kita dah dapat prospek dekat kedai ke dekat mana tadi. So kita bina hubungan lah. Oh, kerja kat mana cik? Oh, okey, saya buat ni sikit je. Itu biasanya repo ni sikit je, repo ni sikit je sebab kita nak go to approach nanti. Okey, yang inilah yang banyak sekali kita punya consultant buat silap dekat approach ni. Ini selalu sangat saya ingatkan dekat tim saya. Approach ni tuan-tuan jangan buat silap. Approach ni kebanyakan orang buat silap ialah dia campur dengan presentation dekat dalam approach. Contoh, Encik dah ada account QM tak? Account QM ni bagus je. Kalau kita beli 1 gram, kita akan dapat 10 gram. Kita cakap macam tu tau. Tapi wahal pada masa tu kita sedang approach. QM ni lagi pun kita boleh gunakan kita boleh gunakan kita punya duit belanja hangus untuk menyimpan emas je. Jadi kita ada unsur-unsur presentation dekat dalam kita punya approach tadi. Contohnya saya dah ada list tadi kan. 1, 2, 3, 4, 5. Saya dah tengok semua list prospek saya tadi. Saya dah pilih. Okey, saya nak approach orang pertama ni Encik Abu. Okey. Saya nak approach Encik Abu ni. Sebab Encik Abu ni kawan saya. Saya pun call dia. Assalamualaikum Bu. Saya Husaini. Kau dah ada akaun QM tak? Akaun QM ni bagus oi. Bagus akaun QM ni. Sebab pun kau boleh simpan emas serendah RM10 je. Jangan nampak tak? Kita tadi approach, tapi sebenarnya kita sedang presentation produk ke apa ke. Tapi sebenarnya dalam approach, dia tak boleh ada unsur-unsur presentation ni. Tujuan kita approach satu je tuan-tuan, kita nak minta masa dia. Kita nak dapatkan temu janji daripada dia.
kita nak proses untuk mendekatkan diri kita dengan bakal pelanggan ataupun bakal members tadi. Okay? Jadi kita tak boleh ada unsur-unsur presentation dekat dalam kita punya approach. Biasanya kita gunakan macam ni. Hello, Assalamualaikum. Cik Abu, Usaini lah ni. Pernah dengar pasal QM tak Cik Abu? Okey, macam ni. Cik Abu free tak hari Rabu atau hari Khamis sebelah malam? Saya ingat saya nak jumpa sekejap lah, masa dalam 15 minit. Saya nak present sikit, nanti Cik Abu tengoklah. Kalau okey, okey lah. Tak okey pun tak apa. Kita, itulah approach. Approach kita nak minta persetujuan daripada dia untuk berjumpa dengan dia. Dan minta masa dia, sekitar 15 ke setengah jam macam tu. Sebab kalau kita ada unsur-unsur presentation, tapi kita tak present secara detail, nanti mula dia akan assume benda ni tak betul, scam dan sebagainya. Contohnya, dululah orang approach saya, Ustaz ni, jomlah join ni, ada satu dia quarter metal, kau beli emas 1 gram, kau dapat 10 gram. Oh, beli emas 1 gram dapat 10 gram. Apakah ada pemikiran saya masa tu? Scammer lah. Mana ada orang beli emas 1 gram dapat 10 gram. Aku tak percaya lah ni. Kita akan buat conclusion macam tu. Tapi sebenarnya benda tu betul. Tapi oleh kerana kita tak minta masa dia untuk mendengar secara keseluruhan bagaimana ada financing tawaruk, murabahah, kemudian bagaimana quarter metal dapat untung, bila dah untung macam mana quarter metal ambil balik duit dia. Oleh kerana tak adanya proses presentation tu tadi, maka kita telah di-reject awal-awal. Bila dengar, ni dia tak yalah Ustaz ni beli 1 gram dapat 10 gram, terus dia tutup pintu untuk dengar kita punya presentation. Ingat approach, kita dah ada prospect list tadi, kita dah tulis, kita nak approach ni, kita nak minta masa dia, kau free tak? Kau free tak? Jadi okey, kita pergi balik semula kepada prospect list tadi. Okey kan, kita ada kawan-kawan kan, ini Abu, Ahmad, Ali, Muhammad, kita tengok. Daripada kawan-kawan kita ni, yang mana dulu kita boleh approach. Kalau Abu ni banking sikit, tapi kalau Ahmad ni, dia boleh, mungkin dia boleh dengar lah, kita anggap macam tu, okey? Okey, sekarang kita nak call Ahmad ni, kita nak buat appointment dengan dia. Hello, Assalamualaikum Ahmad. Usaini lah ni. Kau free tak kau free tak malam besok ataupun malam lusa ke? Dia kata malam lusa aku free lah. Aku nak jumpa kau sekejap, aku nak present satu bisnes dia lah, bisnes emas ni, quarter metal. Kau boleh tak bagi aku masa sekitar 15 minit, aku belanja kau minum, nanti kau tengok aku punya presentation tu, lepas tu kau tolong komen okey ke tidak presentation aku. Biasanya orang dengar macam ni, dia rasa apa? Okey lah. Kita tak ada nak menjual dengan dia kan. Kita nak suruh dia dengar kita punya presentation dan komen, bagi feedback. Ini bagus, sesuai dengan kawan kita. Lepas tu kita datang pun nanti lain, lain, especially yang baru first time buat bisnes, kena tukar terus penampilan. Kita pakai smart-smart, kita jumpa dia. Tapi approach dia macam tu. Jangan approach, hello Mat, jom minum-minum, aku ada satu bisnes ni lah nak share dengan kau. Ini bisnes emas ni. Oh, baik babe. Kau macam mana beli, kau punya hutang kereta tu boleh tukar jadi emas. Jadi kita pun tak dapat terangkan bagaimana proses tu berlaku. Dia dengar, hutang kereta tukar jadi emas. Ya betul saya ni. Dia tak dengar secara keseluruhan presentation tu, menyebabkan dia ada conclusion awal dan dia mungkin terus reject. Jadi ingat yang inilah paling kebanyakan orang buat silap, iaitu memasukkan unsur-unsur presentation ke dalam approach. Tujuan approach hanya satu je lah, untuk minta masa dia dengar kita punya presentation. Hello Mat, saya ni kau free hari Rabu atau hari Khamis? Kau free tak petang atau malam ni? Terus bagi pilihan. Lepas tu tanya soalan pun betul sikit lah. Kau free tak? Hello Mat, kau free tak? Apa jawapan dia? Tak kita dah habiskan belakang tu dengan tak kan. Kau free tak? Tak. Esok kau free tak? Tak. Biasa jawapan dia tak. Selalu bagi pilihan bila kita approach. Hello Cik Ahmad, Usaini ni. Ataupun kalau kawan kita, Mat, Usaini ni lah. Kau esok atau lusa kau free? Kau free. Jangan habiskan perkataan tu dengan tak. Esok atau lusa kau free.
Aku jumpa kau sebelah petang ke? Terus bagi option kepada dia. Aku ada bisnes ni, QM ni, aku ingat aku nak share, aku nak cuba present dengan kau lah. Nanti nak minta kau tolong, aku bagi maklum balas lah. Tengok macam mana aku presentation. Itu kalau kawan lah. Kalau orang yang baru kita kenal, Encik ingat tak yang saya jumpa tu hari, yang saya bagi business card tu, saya ingat saya nak present dengan Encik tentang produk-produk yang ada dekat dalam Quantum Mental ni. Bagi saya masa dalam sekitar 15 minit, kita jumpa dekat kedai mamak ni. Jadi kat sana, dia dah bersedia untuk dengar kita punya presentation, dan insyaAllah bila dia dah dengar daripada awal ke habis presentation kita tu, lebih biasanya lebih positif lah. Saya tak tahulah, saya present setakat ni, QM ni memang mudah, memang boleh close. Sebab apa? Pertama, dia tak ada melibatkan pengeluaran duit. Dia tak ada kena keluar duit ribu-ribu masa tu kan. Jadi memang sepatutnya memang boleh close kalau kita punya presentation tu berkesan dan juga cara kita handling objection tu dengan baik. Okey, ini bab approach. Hopefully semua dapat sesuatu lah tentang approach ni tadi kan. Kita ada berapa orang ni sekarang? Alhamdulillah kita ada 107 orang. Okay, terima kasih. Kemudian lepas approach, kita ada fact finding sikit. Okey, fact finding ni macam ni. Bila kita dah approach, kita dah dapat jumpa, dah dapat masa untuk bertemu dengan kita punya bakal pelanggan ataupun kita punya bakal members ataupun prospek kita tadi. So sebelum kita nak mulakan presentation kita tadi, kita sampai-sampai je dekat tempat kedai makan kan. Kita mungkin appointment kat kedai mamak ke, kita akan cakap, okey, Mat, lama dah. Okay, aku pun baru sampai, ngam-ngam lah kita sampai. Kita cerita sikit, kau okey ke? Kalau orang tu dah kenal ke, kerja kau sekarang okey ke? Ataupun kalau orang yang belum kita kenal, Encik kerja mana lah sebenarnya kat sekarang ni? Rumah Encik kat mana lah tu? Kita boleh, itulah cara kita repo dan juga kita buat sikit fact finding. Kalau Encik tak kisah, tanyalah, buat repo sekejap, kemudian tanya apakah keperluan-keperluan dia. Contohnya antara soalannya, boleh tak saya tahu Encik punya, kalau sekarang ni daripada segi investment ataupun cara Encik kembangkan Encik punya pendapatan ni, Encik biasa ni invest dekat mana tanya dia lah. Kalau dia kata sekarang ni saya tak ada lah cik ni, kebanyakannya saya simpan dalam ASB ataupun tabung haji je. Jadi kita dah tahu orang ni memang ada buat investment. Ataupun dia kata saya ni banyak property lah cik ni, saya kurang lah dekat investment lain, saya banyak property. Jadi kita tahu orang tu suka property. Jadi bila nak presentation tu, kita kena ada set presentation yang bersesuaian lah. Dalami keperluan pelanggan, dalami kemampuan pelanggan. Jadi tengok orang ni orang yang boleh jadi kita kategorikan dia sebagai investor kita ataupun orang yang boleh sebagai team builder. Ada orang ni, saya memang tak ada duit dah cik Ustaz ni. Jadi kita boleh offer dia jadi usahawan di Quantum Mental ni, jadi reseller di Quantum Mental ni. Okey, jadi fact finding tu sikit je, tak lama, hanya nak cari sedikit keperluan ataupun mungkin nak tengok secara kasar latar belakang ataupun pengetahuan dia sejauh mana dia punya alert dia tentang investment dan sebagainya. Jadi saya memang suka tanya orang. Sekarang ni kalau Encik Ahmad buat investment kat mana? Kalau tak kisahlah, saya nak tanya, kalau Encik tak kisahlah untuk saya tanya kan. Normally lah kalau ada duit-duit lebih ni, Encik suka buat investment kat mana? Selalu dia akan cakap lah, normal kat Malaysia ni jawab ASP, tabung haji, unit trust. 3 benda ni. Tabung haji, unit trust, ASP. Jadi bila presentation kan, saya akan mainkan isu apa tau? Okey, bagus cik. Encik buat ASB. Tadi saya tanya, Encik cakap Encik memang ada buat investment dekat ASB, tabung haji, unit trust. Bagus cik, cuma kalau kita tengok kepada ketiga-tiga instrumen yang Encik buat ni tadi, sebenarnya dia semua dalam ringgit Malaysia Encik. Cuma sekarang ni apa yang problem dengan ringgit Malaysia ni, kalau Encik tahulah, sebenarnya kita punya nilai ringgit ni sentiasa jatuh. Hari ni cik, kalau Encik tahu,
Ringgit Malaysia kalau dibandingkan dengan USD sekarang ni dah jadi RM4.75 jadi daripada RM4.20 jatuh dan ramai pakar cakap boleh jatuh sampai ke RM5. Jadi saya nak cadangkan Cik satu lagi platform di mana ini Cik tak gunakan RM. Kita ikat kita punya mata wang daripada segi pelaburan kita dengan emas. Sebab apa? Kalau RM ni, katakan ASB tadi Encik boleh untung sekitar, kita tanya dia agak-agak kita punya untung dalam ASB tabung haji tadi berapa? Encik, saya rasa dalam 5-6 kot. Nanti kalau dia kata 6-7, okey lah 7%. Encik tahu tak kadar inflasi dekat Malaysia hari ni? Kadar inflasi baru ni minggu lepas kerajaan umum lagi peningkatan lagi 3% lagi ya. Sebenarnya apa yang kerajaan declare ni sekitar 6%. Jadi kalau kita untung 6 ke 7% tapi kita punya inflasi pun 6 ke 7%, sebenarnya kita tak untung Cik. Jadi hari ni saya nak cadangkan Cik, kita buat lagi satu pelaburan. Yang ada ni bagus, cuma kita buat asset allocation, kita pecahkan sebahagiannya dalam pelaburan berbentuk emas Cik. Kita ada satu produk pelaburan ni kita panggil Gold Asset and Sun. Dan kita mulakan presentation kita dengan Gold Asset and Sun. Cerita tentang apa tu, syarikat tu mungkin sikit-sikit je sebab sekarang zaman teknologi IT information ni senang orang dapat. Orang boleh Google dia apa-apa tentang quantum metal. Saya kalau present quantum metal tu saya cakap sikit saja. Encik pernah dengar quantum metal? Encik boleh Google lah. Quantum metal ni satu syarikat pembekal emas kepada kebanyakan bank-bank tempatan ni. Koperasi pun menggunakan quantum metal sebagai apa tu, syarikat untuk membekalkan emas kepada ahli-ahlinya. Tapi untuk Encik tahu dengan lebih lanjut, ada banyaklah information tentang quantum metal ni dalam Facebook, dalam YouTube, dalam TikTok. Jadi Encik boleh apa tu, search lah nanti dengan lebih nak tahu dengan lebih lanjut. Cuma hari ni saya akan tekankan produk pertama kita ialah produk Gold Asset and Sun. Macam mana Encik punya modal 1,000 ni, dia akan ada pembiayaan financing tawarun murah bahar daripada quantum metal sebanyak 9 kali ganda lagi atau 90% lagi. Jadi tunjukkan, buat calculation dan selalu tulis dekat atas apa tu, atas kertas lah supaya nampak kita punya presentation tu. Ada soalan ni sekejap saya tanya. Okey, nah aku salah masuk nah. Okey, dari fact finding tadi anda boleh tawarkan apa yang sesuai dengan pelanggan. Okey, jawab bantahan. Okey. Dekat sinilah biasanya kita akan ada apa tu? Ada bantahan. Betul ke QM ni? Ini bukan scammer ke? Dekat sinilah akan ada bantahan-bantahan yang akan jumpa. Betul ke quantum metal ni? Boleh percaya ke quantum metal ni? Nanti Cik Hussein ni kalau saya dah invest ni tiba-tiba tutup quantum metal. Biasa-biasa nak buka laman web dia dah tak ada dah. Itu antara bantahan-bantahan yang apa tu? Yang kita akan terima. Cik Hussein ni, patuh syariah ke ni? Cik Hussein ni, macam-macam orang akan tanya kan. Itulah bantahan. Bantahan-bantahan inilah yang kita kena jawab. Yang kita kena jawab. Dan tips untuk menjawab bantahan, okay, ada satu tip untuk menjawab bantahan, sentiasalah menjawab bantahan dengan soalan. Ini tip dia. Ini tip ni saya bagi, bukan diajar oleh sesiapa, tapi tip ni saya bagi, sentiasalah menjawab bantahan dengan soalan. Encik boleh percaya ke dengan quantum metal ni? Encik pernah kena tipu ke dengan syarikat syarikat emas? Itu antara soalan yang kita boleh jawab lah. Tak adalah, dia kata semua saya nak tahu. Jadi kita boleh counter balik semula lah. Dan ini adalah satu proses kita belajar sebenarnya. Mana-mana konsultan, bakal konsultan introducer, bila ada jawab bantahan macam ni, tak tahu nak jawab, dekat situlah kita kena tulis dan bawa dalam meeting dengan dealer masing-masing nanti. Macam ni, saya ada satu soalan dah saya tak jawab. Pelanggan saya tanya macam mana kalau tiba-tiba website quantum metal ni tutup. Tiba-tiba quantum metal ni hilang daripada website. Macam mana? Macam mana Cik ni kalau tiba-tiba server dia down, semua data emas kita ni hilang. Macam mana jawab? Jadi benda-benda macam itulah dia tak ada shortcut. Masing-masing kena selalu masuk kelas malam dan sebagainya kan, dan meeting yang dibuat oleh dealer, kelas yang dibuat oleh merchant, itu semua nak kena masuk lah.
untuk memantapkan pengetahuan kita di quarter dan secara tak langsung kita akan boleh jawab semua permasalahan ni. Jadi ramai hari ni tadi pun ada lagi orang tanya, patut syariah ke ni? Jadi kena dia tanya boleh bank tu dapat sumber dari mana, kan? Dia jawab sumber. Habis Kayan jawab apa? Ada yang tanya. Saya tanya saya pula apa jawapan tuan untuk soalan tu. Saya tanya tengok dekat website je kan. Aduh, ya. Kalau saya jawab semua soalan ni kan tak habis kelas kita ni. Jumpa dealer masing-masing. Okay, baik. Apa jawapan dia? Jadi memang kalau kita buat bisnes betul-betul, kita akan dapat banyak soalan jabatan harian ni, tapi sebenarnya tak okey je, dan inilah proses yang akan memahirkan kita. Lama-lama kita dah tak ada masalah. Saya ni tak adalah cakap pandai, tapi bila saya bina tim, saya dapat soalan daripada dealer-dealer introducer saya. Cik Sani, ni macam mana? Cik Sani di sini. Jadi saya pun sibuk cari jawapan. Saya pun sibuk. Lama-lama saya pandai lah. Jadi saya tahu apa benda nak jawab. Dia kata, contoh dia pagi tadi syariah. Okey, saya cakap lah, okey, bank negara. Kalau dia kata kalau beli emas ni kena ada fizikal ni, tapi sekarang ni beli emas tak ada fizikal. Dia cakap macam tu. Mana boleh datang patuh syariah dia? Lepas tu ada cakap, kau beli, ada yang jawab lah, kau beli dekat Shopee tu ada dapat barang terus je. Mana macam mana akad kau? Tapi kita sentiasa menjawab bantahan. Kalau boleh elakkan ada apa tu? Pembalahan dekat sana. Elakkan jadi saya cakap very simple je. Okey, kita ada bank negara, okey, bank di bawah bank negara ada 5 agensi yang memantau, yang diberi kuasa untuk membuat audit ataupun pemantauan daripada segi pematuhan syariah satu-satu syarikat. Okey, kita sebutlah nama dia. Kita ada Tawafuq Consultancy, kita ada Isra, kita ada Salihin, saya tak ingat lagi 2 tu. Jadi untuk quarter meter kita dapat 2 pengesahan syariah daripada, untuk 3 produk kita ada 2 pengusaha syariah yang buat auditing tentang produk kita. Kita ada Isra, kita ada Tawafuq. Ini yang apa QM buat lah, tapi boleh tak tahu. Saya tahu Encik punya soalan tadi tu, Encik duduk dekat bahagian mana? Sebab saya lukis benda tu semua. Encik punya soalan tadi tu, adakah sebab ini kita, bila kita dah ada kerajaan, kita melantik kita punya kerajaan untuk buat pemantauan ni semua. Macam mana kita yang tak ada apa-apa yang dilantik ni boleh cakap benda ni tidak patut syariah, sedangkan benda ni dah terbukti ataupun dah mendapat audit daripada pemantauan syariah yang sebenar. Jadi kita tunjukkan balik semula lah. Tapi kalau boleh jangan sampai ada pembalahan. Apa tu? Tak semua soalan perlu kita jawab. Kita boleh memilih pendekatan bersetuju untuk tidak bersetuju. Rakyat apabila. Ya, betul. Itu antara macam saya cakap tadi, elakkan pembalahan. Sebab ada satu pepatah Cina. Dia tak yalah Cik Hussain ni. Ada satu pepatah Cina. Dia kata, tak kisah dalam peperangan tu berapa askar kita yang mati. Yang penting dalam peperangan tu kita menang. Jadi tak kisahlah kalau kita kalah pun, dia nak menang semua pun, dia menang lah. Sebab orang ni kan ada macam kan. Ada apa tu? Ada orang yang jenis follower, dia ikut je apa kita cakap, cik kata setuju, dia pun diam. Okey tak cik, dia pun diam. Ada orang ni dia apa? Dia apa nama ada empat jenis orang. Saya pun dah lama tak buat kelas ni kan. Seorang tu dia memang dia nak dia juga menang. Ni cik kalau ni kalau dia nak cerita, kalau kita nak present, dia pun saya pun nak present. Ada orang jenis macam tu kan. Jadi kita raikan aja pendapat-pendapat tu. Ilmu kena mantap lagi ni, kalau tak menggagau nak jawab. Tak ada masalah. Okey, sebab saya percaya kejayaan sebagai konsultan di quarter meter ni ada sangat berkaitan dengan skill. Jadi bila berkaitan dengan skill, dia memang tak ada jalan shortcut. You all kena buat sampai mahir.
Contohnya lah paling mudah sekali berkaitan dengan skill macam Nicole David main squash kan. Walaupun dah juara dunia 7 kali tetap berlatih setiap hari kerana bila dia berhenti berlatih dia skill dia mungkin akan hilang. Sama dengan kita lah. Kalau kita buat appointment hari-hari buat presentation tiba-tiba sebulan kita tak buat. Mulalah kita mengelabahkan nak present. Dah lari kita punya gentak presentation dia sebab dia berkaitan dengan skill. Hari-hari kita buat kita akan lagi pandai. So presentation tu ini cerita saya lah. Saya akan tunjuk produk, okey. Produk saya akan tunjuk terus dengan sistem. Saya buka dekat iPad ataupun tab saya tunjukkan produk GXA, saya terus lukis GXA ni macam mana. Kita boleh beli, kita boleh jual, kita boleh tukar ke fizikal, kita boleh beli serendah RM10 dan ini memang bersandarkan kepada emas fizikal sebenar. Kalau rasa tak puas hati, rasa ragu-ragu, Encik boleh buat pengeluaran emas fizikal. Dan Encik, semua ni bukan saya yang kontrol tu. Encik kontrol Encik punya sistem sendiri. Sama macam kita kontrol kita punya perbankan internet punya, Maybank to You, CIMB Clear. Kita buat simpan duit kan, kita kontrol kita punya account. Cuma ini berbeza, kita simpan dalam bentuk mata wang emas, gold. Tapi kita kontrol sendiri kita punya perbankan ataupun emas kita tadi, simpanan emas kita tadi. Jadi Encik boleh beli 24 jam sehari, Encik boleh 7 hari seminggu, Encik nak jual pun sama. Jadi dengan arti kata lain Encik, kita ikat kita punya duit dengan emas. Jadi bila kita nak buka belanja, kita nak pakai belanja, kita tukar balik kepada RM. Jadi secara tak langsung kita ada satu platform untuk kita ikat mata wang kita. Kalau kita tak buka platform, kita kata tak ada platform emas ni Cik, gila rugi Cik. Sebab hari-hari Cik akan tengok. Cik tengoklah berita, setiap malam ada cerita pasal inflasi, kenaikan harga barang, akan ada kenaikan harga rumah, kenaikan harga ni, macam-macam kenaikan. Cik kena ada satu platform untuk ikat mata wang Cik. Jadi kita punya presentation tu banyak informasi yang kita bagi dan kita ke arah dia fahamlah tentang kenal keperluan dia buka akaun di Kota Metal ya. Okey, bila dah habis presentation ni dalam dia ada banyaklah tip presentation ni. Sebenarnya kalau untuk presentation, tajuk presentation ni ada 3 lagi, dia boleh pecahkanlah sebelum presentation, okey, semasa presentation dan juga selepas presentation. Okey, sebelum presentation tadi, sebelum fact finding, pastikan kalau kita buat appointment, kita datang janganlah lambat, datanglah awal sikit Lepas tu pakaian kita kenalah kenalah kemas sikit. Tak apalah walaupun dengan kawan-kawan kita kan. Kenapa tiba-tiba malam ni nak jumpa Ustaz ni nampak smart je, pakai baju masuk dalam semua kan. Cara kita pun presentation pun dah berbeza. Dulu kita kawan-kawan, hari ni aku datang sebagai konsultan dekat Kota Metal. Jadi pakaian aku pun kemas. Jadi kena bersedia daripada segi tu. Sebab saya pengalaman dekat 20 tahun tu buat sale ni. Jadi saya dah jumpa macam-macam. Masuk office orang, saya bawa ejen baru, token dia koyak lah, macam-macam ada kan. Jadi penampilan untuk pertama kali ni kena betul-betul bersedia lah. Tentang lah kita nak present dengan pakcik kita datang pakai kain plakat je, baju pagoda. Padahal kita nak suruh pakcik kita ambil 20 unit GAE kali 10 ni. Tapi kita pakai kain plakat je. Itu pun dah lusuh. Tak boleh dalam macam tu. Jadi persediaan sebelum presentation tu kita kena bersedia betul lah. Kalau kita ada tools ke, ada buku bullet yang untuk tunjukkan presentation ataupun ada slide pun, kita kena sedialah. Kemudian semata presentation. Jadi pastikan semata presentation kita sentiasa mengawal situasi dalam presentation tu lah. Maksudnya dengan kata lain, kita yang pegang steering presentation tu. Bukan orang yang dengar tu pula, dia pula nak present dengan kita. Kita present, dia present, lalu kita pula ikut masuk produk dia. Tak boleh lah, kita kena control presentation tu. Kemudian selepas presentation, sama ada close ke, tak close ke, apa kita nak buat. Bila masa kita nak follow up balik semula, kalau close tadi kan, kita tak dapat tutup, tak dapat buka account tu, bila masa kita nak follow up. Itu semua selepas presentation tu. Jadi kita kena alert lah semua benda ni Okey, lepas habis presentation kita masuk kepada closing. Inilah
closing ni ialah dengan arti kata lain, prospek bersetujulah dengan apa yang kita tawarkan. Okey, jangan takut untuk minta prospek untuk buat pendaftaran. Kita dah tahu, kita dah present, kita dah nampak dia dah angguk-angguk kepala. Kita terus tanya, kita boleh tak kita mula? Nak tanya pun kena betul tau. Ramai orang tanya, okey tak? Okey tak? Okey tak? Jawapan takut jawapan dia ikut belakang tu. Kalau saya akan tanya, boleh kita mula program ni sekarang? Encik pun belum ada akaun kan. Kepala saya pun agak gila. Encik belum ada akaun Mas Digital Patuh Syariah kan. So boleh kita mulakan sekarang? Saya akan angguk. Encik belum ada lagi kan akaun digital, Mas Digital Patuh Syariah. Boleh kita mula sekarang? Kalau saya tanya boleh okey. Saya akan bagi Encik buka WhatsApp Encik. Okey, Encik buka WhatsApp Encik. Saya ada bagi satu link. Okey, cuba Encik klik link tu. Kita sentiasa guide dia untuk closing ni. Kita tak boleh biarkan. Okey, tak apa. Saya akan bagi link. Nanti Encik daftar dapatlah link tu. Nanti daftar nanti kalau tak tahu macam mana daftar, nanti saya bagi. Tak boleh macam tu. Kita terus suruh dia daftar. Okey, dapat tak link? Cuba buka WhatsApp. Ada tak? Okey. Okey, cuba tekan dekat link tu. Okey, masukkan nama, nombor IC, nombor telefon dan juga email. Okey, nanti dia dah masukkan semua. Okey, cuba buka email. Buka kat spam. Nampak tu kan? Okey, cuba klik password dia. Klik password. Password ni kena ada huruf besar, huruf kecil, kena ada simbol dan juga nombor. Buat sama tau atas bawah. Kalau dah ada password Maybank to you ke, guna password yang sama lah. Jangan banyak-banyak password, nanti lupa pula. Saya akan selalu guide orang macam tu. Okey, dah siap semua? Okey. Okey, dah siap. Okey, masuk PIN. PIN tu 6 angka. Kalau takut lupa, guna sama dengan kad ATM punya PIN. Okey, dia pun akan ikut je apa yang saya cakap kan. Okey, submit. Okey, dah berjaya. Okey, sekarang cuba log in. Inilah yang saya cakap tadi. Dia ada dekat sini lah produk GAA, GCA, GSA, JAE. Okey, okey. Cuba kita try beli GAE tengok malam ni. Hari ni pun tengok harga menarik. Sekarang satu unit 1000 lebih kurang dalam 1500 lebih lah. Okey kan? Okey, cuba klik dekat GAE. Okey, purchase. GAE kali 10, satu kan? Okey. Nanti tekan submit. Saya akan guide dia macam tu supaya dia terus buat belian pada masa tersebut. Jangan kita tergege. Okey, nanti kau daftarlah. Nanti link aku bagi. Teruknya link pun kita tak bagi. Nanti kau daftar lepas tu kita berbelah. Nanti kita tak close deal tadi tau. Ini dosa besar orang buat presentation tak close ni tau. Kita bukan nak menafikan rezeki tu. Allah dah tetapkan, tapi kita kena usaha sampai habis presentation tadi sampai dia close. Sebab kita presentation mungkin kita pergi appointment dekat kedai tadi kan. Kat kedai makan ke, kita dah belanja dia minum air Milo ais. Jangan belanja makan minum je cukup. Makan tak ada, minum saja. Minum Milo ais, kita pun minum teh tarik, pastikan dia close. Dia buka akaun dan terus buat belian, kita dapat commission terus. Itu cara buat sale-nya. Dia tak boleh apa? Nanti kau close, balikkan kau buat, tak ada. Masa tu juga dia kena buat. Okey, closing. Kemudian follow up lah, masukkan dalam grup WhatsApp, minta kalau dia ada apa akaun Facebook, mintalah akaun Facebook, berkawan dengan dia dekat social media supaya dia nampak aktiviti kita punya posting tentang QM dia nampak. Bila dah masukkan dalam grup WhatsApp, kita jangan tak ada grup WhatsApp, ada grup WhatsApp kita punya bos kita. Merchant kita ada buat grup WhatsApp, masukkan. Kalau kita punya DD ada buat grup WhatsApp, masukkan dekat dalam tu. Kalau kita rasa kita takut tak boleh nak bagi info kan. Jadi bila dah ada grup-grup WhatsApp besar ni, macam tim saya memang saya buat structure. Setiap pagi pukul 6.30 dah ada admin yang akan update harga emas. Apa-apa info kelas, apa-apa info poster-poster tentang emas, tentang QM akan dimasukkan ke dalam grup tu. Ada 6 grup yang kita buat, setiap hari akan ada info harga emas, kelas untuk diorang ni semua dapat apa tu info. Lepas tu kita sekali-sekali follow up lah. Ingat follow, ramai kita ni tak suka follow up, tapi sebenarnya 90%
bisnes gagal adalah kerana gagalnya follow up. Jadi kita kena follow up ni. Dah buat belian ke belum? Kau ada masalah tak apa-apa tentang sistem tu? Sekarang dah mahir dah guna sistem. Cubalah belilah lagi. Jangan cakap belilah RM10. Jangan. Belilah. Berapa nak beli macam ni? Ikut kemampuan kau lah. Kalau kau mampu RM1,000, beli RM1,000. Kalau kau mampu RM2,000, beli RM2,000. Sebab aku bukan suruh kau pergi bazir duit. Aku nak suruh kau beli emas ni. Jadi kita guide dia macam tu. Jadi kita follow up supaya sentiasa ada belian. Ataupun engkau duit kereta, bayar kereta tu dah buat ke belum? Belanja hangus tu, tukarkan kode emas. Belum buatlah usaha ni. Buatlah, gila rugi lah kalau kau tak buat ni. Ini lagi satu tau. Kalau bercakap presentation kena bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh kita cakap, kau tak buat ni, gila lah kau tak buat ni, rugi gila lah. Kau kena buat ni, orang lain semua buat lah. 9 tahun bayar kereta, takkan dapat kereta je. Kita orang semua 9 tahun bayar kereta, dapat emas, dapat kereta. Dia pun terkebil-kebil, mesti dia akan buat. Jadi kesungguhan kita tu pun nak kena main peranan juga untuk kita dapatkan sale ataupun dapatkan belian daripada tim kita. Dan saya nak cakap bisnes quarter battle ni sangat-sangat best lah, sebab saya dah terlibat dengan bisnes lain. Multi label pun saya pernah buat insurans, saya dalam insurans masih sampai sekarang. Saya ada agensi yang besar dekat Malaysia ni dengan ratusan ejen. Tapi saya rasa quarter battle ni kalau tak buat, gila rugi. Sebab pertama, quarter battle ni kita memang tak menjual barang, kita tak ada penjual emas. Saya tak pernah pergi mana-mana bawa emas. Serius saya cakap, walaupun adalah dealer-dealer saya bawa sekeping, 2 keping emas kan, 1 gram, 5 gram nak tunjuk dengan orang, tapi saya tak pernah bawa pun. Sebab saya rasa saya bukan menjual emas. Kemudian kita tak ada maintenance of contract. Jadi memang best lah bisnes ni. Kalau kita buat multi label sabun ke apa kan, kita tak beli sabun 200, jadi kita tak dapat komisen. Tapi di quarter battle ni tak ada masalah. Kita tak beli ke, kita beli ke, grup kita dapat kecil ke, kita tetap dapat komisen kalau ada orang lain beli. Kemudian kita tak ada tarikh komisen. Dulu saya buat Takaful, sekarang pun lah saya buat Takaful, dia ada tarikh komisen 7 hari bulan, 22 hari bulan komisen kan. Tapi di quarter battle kita tak ada tarikh komisen. Hari-hari komisen kita. Especially kalau dah dealer, komisen dalam USD lagi. Kemudian kita tak ada demotion, turun pangkat, kita tak ada. Lepas tu kita tak ada yang kelas-kelas wajib kena training setiap hari, setiap minggu ni, tak ada. Kita tak ada documentation, borang nak kena isi. Kita tak ada after sale service yang merumitkan. Jadi bisnes di quarter battle ni sebenarnya kalau kita faham, memang bisnes yang best sangat. Jadi buat untuk passive income macam saya, memang saya buat untuk retire saya, untuk saya pencen kan. Jadi akan ada je generate income tu berterusan. Sebab orang akan beli sentiasa emas, beli jual kan. Okey. Dah pukul apa ni? Lagi 6 minit pukul 10. Saya pun tak berjadang nak cakap lama-lama. Tunjuk sampai dia main sistem, lepas tu komisen masuk setiap hari. InsyaAllah. Betul Kak Yan. Itulah bisnes di QM ni. Okay, the way to get started is to quit talking and begin doing. Okay, ni Walt Disney yang cakap. Bagaimanakah nak memulanya? Okay, berhenti banyak cakap dan jom kita buat sama-sama. Kalau dalam tim saya, diorang tahulah saya ni selalu jom buat, jom buat. Jom kita pergi boost, jom kita buat macam ni. Jom kita, hari-hari saya akan ingatkan kan, supaya buat. Dan kita tengok, kita faham produk, kita faham perjalanan career path di quarter battle ni. Jadi kita letak target. Sebab kena ingat dalam quarter battle ni, walaupun kita ada dealer, walaupun kita ada merchant, senior merchant, apa lagi, merchant developer apa semua tu, itu semua bukan kita punya ketua, bukan kita punya bos. Itu hanyalah kita punya upline atau mentor kita dalam QM. Bos kita sebenarnya siapa? Siapa tahu bos kita yang sebenarnya? Kita ada 144 orang. Mana Kak Yan tadi? Siapa bos kita sebenarnya, Kak Yan? Saya sendiri. Itu yang bahaya, Kak Yan. Bila diri sendiri, saya sendiri, alah, relax. Aku tak payah kerja pun, siapa nak marah aku? Aku yang bos kan. Sebenarnya tuan-tuan, bos kita ialah matlamat kita. Jadi kalau kita nak buat quarter battle ni, kita kena jelaskan matlamat. Aku nak buat ni, aku nak cuba capai apa? Aku nak dapat income banyak mana? Kalau kita punya
merchant kita Encik Sofa boleh sampai 300,000 sebulan, aku nak dapat banyak mana? 6 bulan ni aku nak dapat 10,000. Itulah matlamat kita. Kalau kita jelas dengan matlamat kita, kita dah tak heran dah. Orang nak cakap apa, cakap lah. Kau nak bebel apa, kau bebel lah. Kau nak cakap scammer ke apa, kau cakap lah. Aku punya matlamat jelas. Hari ni aku keluar pagi-pagi, aku buat prospecting, aku approach, aku buat presentation ni sebab aku nak gaji 10,000. Jadi matlamat kita akan menjadi bos kita. Jadi kita tak kisah. Itu yang tak boleh. Diri kita sendiri tak boleh, Kak Azhar. Jadi why kita, matlamat kita KZ. Jadi bukan diri sendiri yang menjadi bos kita, matlamat kita yang menjadi bos kita. Jadi kita faham career path. Contoh kita jadi introducer, bila kita nak naik dealer. Sebulan, 2 bulan kita tetapkan matlamat kita, aku nak naik dealer ni supaya aku dapat everyday income hari-hari dalam USD. Kemudian kita akan kejar ke arah tu. Sebab apa? Kita jelas dengan matlamat kita. So kita nak naik kepada dealer developer. Berapa bulan? Dealer takkan nak jadi dealer selama-lamanya. Jadi dealer dalam masa 3 bulan. Jadi apakah plan kita nak jadi dealer dalam masa 3 bulan ni? So dari sanalah kita aturkan strategi perniagaan kita. Kita nak kena ada prospek berapa orang, berapa banyak approach kita nak kena buat setiap hari, berapa banyak appointment kita nak kena buat untuk presentation, berapa banyak account kita kena closing. Lepas tu nak buat bonding, lepas tu nak buat follow up. Jadi benda ni semua kita kena plankan supaya benda ni lah menjadi majikan kepada kita untuk kita bergerak. Betul matlamat kita. Saya kalau ikutkan memang malas. Yelah dah umur 50, malas betul nak kerja. Tapi macam mana saya buat tau. PA saya dah tetapkan jadual saya. Cik saya ni ada appointment sini. Cik saya ni ada kelas ni. Malam ni, cik saya ni ada kelas malam ni. Kita dah buatkan poster. Jadi saya terpaksa buat. Itulah cara saya menetapkan. Nak tetapkan matlamat tu supaya saya bergerakkan. Kalau tidak, kita macam malah kan nak baring. Layan Netflix cerita Korea kan bersiri. Lepas tu daripada dealer developer macam mana nak jadi merchant. Akhirnya merchant developer dan senior merchant. Jadi kita fahamkan kita punya career path dan buat sasaran macam mana nak capai tu. Okey, summary daripada kesemua ni tadi. Kita takkan ada penghabisan ilmu di Kota Mentor ni. Kita nak kena faham pasal emas, kita nak kena faham pasal produk, kita nak kena faham pasal macam mana nak jawab bantahan-bantahan ni tadi, ilmu-ilmu. Kalau dah okey, dah upgrade sikit, mungkin nak belajar baca chart ataupun nak tahu info-info semasa dekat dunia ni yang berkaitan dengan emas. Jadi banyak benda yang kita boleh belajar, mahirkan produk dan sentiasa luangkan masa untuk menghadiri latihan kelas yang ada di setiap malam untuk memantapkan skill dan juga pengetahuan kita. Barulah insya-Allah dari masa ke semasa kita akan semakin mantap dan kita boleh berjaya di Kota Mentor ni. So itu saja saya punya slide untuk hari ini. Ada apa-apa soalan? Kita berapa orang ni? 117 orang. Alhamdulillah. Terima kasih tuan-tuan semua kerana sudi hadir. Secara tak langsung sebenarnya tuan-tuan memberi semangat juga kepada saya untuk buat kelas ataupun penyampaian ni kan. Tambah sikit. Jadi kalau tak ada apa soalan lagi, dah pukul 10 tepat. Ini malam Jumaat ni, tak boleh lama-lama. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, terima kasih tuan-tuan sekali lagi. Mana yang baik, itu semua datang daripada Allah. Salah dan khilaf tu daripada kelemahan diri saya sendiri. Belajar chatting satu sini, tak ada ke grup siapa yang boleh pointer jual beli. Tak tentu tahu pula Cik Johari. Salam tu ada letak mana-mana presentation yang boleh rujuk. Ada dalam YouTube channel saya. Nanti saya minta staff saya untuk bagi link YouTube channel saya, Tim Gila Mas. Sofia masukkan kita punya link YouTube kita. Okey, terima kasih tuan-tuan. Semoga sikit sebanyak pengkongsian saya pada malam ni memberi manfaat kepada tuan-tuan. Tolong doakan saya capai merchant tahun ni juga. Saya kurang lagi berapa orang ni. InsyaAllah
Okey, terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.